InsyaAllah pada minggu ni saya akan kongsikan mengenai mausuf sifat. Ni kalau dalam istilah bahasa Arab lah. Tadi saya cuma buat pengulangan mengenai perkongsian kita pada minggu-minggu yang lalu. Kalau kita ingat, kita tulis mi yadkiyah. Mi yadkiyah. Itu maksudnya mi yadkiyah. Saya telah ingat. Saya telah ingat. Kita biasakan dalam perkongsian kita biasakan sedikit bahasa Urdu. Sebelum ni saya kongsikan mi samja, mi nahi samja. Jadi kita guna lafaz baru. InsyaAllah kita akan gunakan mi yadkiyah, iaitu saya telah ingat. Kalau tak ingat, mi nahi yadkiyah. Mi nahi yadkiyah. Okey. Boleh saya teruskan? InsyaAllah pada minggu ni saya akan kongsikan mengenai mausuf sifat. Ni kalau dalam istilah bahasa Arab lah, mausuf sifat. Kita mausuf sifat, ataupun dalam bahasa Melayu sifat lah. Kita nak menyifatkan sesuatu perkara tadi. Mausuf sifat, kita nak menyifatkan sesuatu perkara. Sebab lagi calo, alhamdulillah, lagi calo. Jadi dalam untuk kita teruskan bahasa, kita belajar kongsikan mengenai bahasa. Sebab kalau kita silap letak sifat dia akan jadi makna yang berlainan. Kita letak salah sifat. Contoh dalam bahasa English, kita akan kata istilah bahasa Inggeris, the big boy, lelaki yang besar. Kalau terjemahlah, ini dianggap mausuf sifat, dan jumlah ini tidak sempurna. Walaupun mempunyai dua lafaz, jumlah ini tak dianggapkan sempurna lagi. Murakab ini tak dianggapkan sempurna lagi. Sebab dia the big boy. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, lelaki yang besar, budak lelaki yang besar. Tapi apabila kita tulis, terbalikkan sifat ini kita terjemah sifat, ini objek. Big sifat, boy adalah objek. Tapi kalau kita terbalikkan, the boy is big, kita dahulukan objek dahulu, lepas tu baru sifat. Makna ni akan menjadi makna yang berlainan. Di sini kita akan kata jumlah ini adalah sempurna. Terjemah dia, lelaki, budak lelaki adalah besar. Kita nak menyampaikan satu statement yang sempurna, budak lelaki adalah besar. Statement yang sempurna, budak lelaki adalah besar. Tetapi the big boy, statement dia tak sempurna. Seperti budak yang besar, dia akan tergantung apa yang berlaku pada budak yang besar. Biasanya kalau macam ni, is akan berlaku selepas ini. Kita ingin menceritakan mengenai budak yang besar tadi. Tetapi apabila di sini kita menceritakan mengenai budak sahaja, apakah yang berlaku kepada budak tadi? Apakah perkhabaran ke atas budak tadi? Jadi insyaAllah kita akan kongsikan mengenai yang ini, the big boy. Saya rasa macam duduk kelas bahasa English ya. Okey, cuma saya nak bagi perbezaan sahaja. Sebab saya
dalam bahasa Melayu susah sikit, berasa kekok sikit, tak tahu macam nak memperjelaskan. Jadi saya harap fahamlah. Sebab saya nak bagi kongsi, dia berbeza pada tempat, pertukaran tempat sahaja. Dalam bahasa Inggeris, kita dahulukan sifat dahulu, lepas tu baru objek apabila kita nak menyifatkan sesuatu. Jadi kita masukkan dalam bahasa Urdu kita. Okey. Lalka. Lalka apa dah? Budak lelaki. Lalka adalah budak lelaki. Barah besar. Barah adalah besar. Budak lelaki. Ni besar. Okey. Saya cuba asingkan. Ni beri apa? Bara memberi masa okey. Apabila dalam bahasa Urdu kita nak menyebutkan budak lelaki yang besar, kita tak sebut. Kalau kita sebut lalka barah, salah sebenarnya. Di sini akan jadi satu information, satu maklumat bahawa kita ingin menceritakan bahawa budak ini adalah besar. Tetapi kalau kita nak menyifatkan budak ini dengan sifat besar, kita kena dahulukan sifat dahulu. Ini kita panggil ayat pengkhabaran. Kita ingin mengkhabarkan mengenai budak lelaki tadi. Apakah budak lelaki? Adalah besar. Tetapi yang kita nak kongsikan adalah mengenai mensifatkan sesuatu tadi. Jadi kita kena tulis ini baru betul. Akan jadi bara lalka, budak lelaki yang besar. Dia akan tergantung. Saya harap fahamlah. Ini sedikit tinggi sikit. Okey, sampai sini cuba boleh komen sikit sama ada faham atau tak faham. Sebab dia beza. Saya sempurnakan bara lalka. Okey. Ni saya datangkan dua ayat. Dua ayat. Pelajaran yang tinggi. InsyaAllah kita insyaAllah semua akan faham. Saya bagi dua perbezaan. Di sini ayat pengkhabaran mengenai besar. Di sini ayat kedua kita menyifatkan sifat besar kepada budak lelaki. Iaitu lalka barah, kita akan terjemah lelaki, budak lelaki adalah besar. Budak lelaki adalah besar. Tetapi kalau kita bara lalka acah, kita akan terjemah budak lelaki yang besar. Apa berlaku pada budak lelaki yang besar tadi? Adalah acah. Ada nampak perbezaan kegunaan saya sifat bara ni? Ada siapa yang boleh komen sikit sama ada faham atau tak faham perbezaan dua ayat ini? Macam mana? Kalau faham boleh tulis misamjah
Kalau tak faham boleh tulis mi, nahi, samjah. Saya akan cuba terangkan sedaya mungkin. Hari ini kita kongsikan mengenai ini. Sebenarnya bab ini tinggi sebenarnya. Agak tinggi sedikit. Macam mana? Faham? Boleh cuba fikirkan dulu. Cuba renungkan dua perbezaan. Mi, samji. Alhamdulillah. Yang ada dalam ni boleh komen sikit sama ada faham tak faham. Sebab saya ingat nak teruskan. Okey, saya ulang sekali lagi. Perkongsian kita adalah kita ingin menyifatkan sesuatu perkara tadi. Kita nak menyifatkan sesuatu perkara. Bukan kita nak beri information mengenai sesuatu perkara. Satu perkara kita nak bagi, bukan nak bagi information, tetapi kita nak mensifatkan dahulu. Sebelum kita nak memberi information, kita nak mensifatkan dahulu apa perkara tadi. Mungkin di situ ada dua perkara dan kita nak bezakan dengan sifat dia. Contoh, kita nak bezakan dengan kita menyifatkan budak lelaki tadi, iaitu kalau saya beri information mengenai kitab ini, saya akan beritahu apa? Kitab Acah. Maksudnya kitab ini adalah bagus. Kitab ini adalah bagus. Yang ini adalah ayat information. Saya menceritakan mengenai buku ini. Apa information mengenai buku ini? Adalah bagus. Tetapi sekarang saya nak kongsikan menyifatkan buku ini. Cara nak sifatkan buku ini, kita kena dahulukan sifat itu, iaitu acah kitab. Kita telah mensifatkan buku yang bagus. Apa dia? Acah kitab barahan. Apa? Acah kitab barahan. Buku yang bagus adalah besar. Jadi saya nak ceritakan mengenai buku yang bagus ini. Apa berlaku pada buku yang bagus ini? Adalah besar. Okey. Ada apa-apa boleh komen sikit. Macam mana? Ada Nurul Alifah? Yang lain ada Nurul Umi. Siapa ada lagi yang dalam live saya boleh komen sikit sama ada faham ataupun tidak faham perkongsian saya pada malam ini. Okey. Ya, kira ayat sifat mesti kita mendahulukan dahulu. Lafaz yang mana memberi makna sifat kita kena datangkan dahulu. Bukan kita datang kemudian. Seperti dalam bahasa Melayu kita datangkan kemudian sifat. Contoh,
lelaki adalah objek. Sifat apa? Besar. Tu kemudian. Dalam bahasa Arab, sifat kita datang kemudian juga. Rajulun kabir. Kabir sifat kita datang kemudian. Tetapi dalam bahasa Urdu, kita datang dahulu. Kita mendahulukan sifat dahulu. Seperti mana dalam English, kita mendahulukan sifat dahulu. Kita mendahulukan sifat dahulu. Maksud kata sifat apa? Sifat lafaz yang mana dia tidak ada mempunyai objek. Lafaz yang mana tidak ada objek. Dia tidak mempunyai objek. Dia tidak akan berdiri dengan sendirinya. Dia mesti ada pada sesuatu benda lain. Okey. Jadi kaedah untuk menyifatkan, saya akan tuliskan. Okey. Jadi ini cara kita nak buat menyifatkan sesuatu perkara. Cara untuk menyifatkan sesuatu dalam bahasa Urdu adalah kita mendahulukan lafaz yang memberi makna sifat. Lafaz yang memberi makna sifat seperti apa? Bagus, dia tak ada objek. Besar, tak ada. Kecil, cantik, sakit. Ini adalah lafaz yang mana memberi makna sifat. Dia tak ada objek. Seperti juga dengan warna pun sifat juga. Biru, ni semua adalah sifat. Maksud kata objek, kita pegang. Kita boleh pegang. Jadi untuk kita buat sifat, kita kena datangkan sifat dahulu, baru objek. Bukan kita letak objek, lepas tu baru sifat. InsyaAllah, tak apa. Kalau tak faham, nanti kita boleh ulang balik, boleh tengok balik. Saya akan post dalam YouTube, boleh tengok, fahamkan perbezaan ayat yang memberi information dan ayat yang mana memberi menyifatkan. Ya. Lafaz-lafaz sifat yang mana saya telah kongsikan pada minggu yang lalu, seperti besar, kecil, huruf surat, bad surat, sihat, lemah. Okey, macam mana? Faham? Kalau dah faham, kita praktiskan. Channel YouTube saya Miss and Mr. Kampung. Nanti saya akan post kat Facebook, saya akan share juga. Saya ada letak. Okey, kalau sudah faham, kita praktiskan. Mungkin tak nampak lagi sekarang, tapi ni antara maklumat cara kita untuk membuat sifat. Kita praktiskan.